لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurus masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan puan, hadirin hadirat, tetamu Allah yang moga-moga sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam apa jua situasi kita sebenarnya pasti ada nikmat yang sepatutnya kita syukuri, kerana Allah berfirman yang mana nikmat Allah tidak mampu untuk dihitung, memberi gambaran dan peringatan bahawa sebenarnya apa jua kesulitan, keresahan, kesusahan yang kita ada, sebenarnya kita tetap bergelumang dalam nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bersyukur menjadikan hati kita tenang, hanya dengan bersyukur menjadikan kita rasa kita perlukan Allah, dan hanya dengan bersyukur melayakkan kita beroleh lebih dan lebih lagi nikmat daripada Allah. Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita nak mengambil tajuk tentang istighfar. Selalu ni pada kalau kuliah maghrib saya bawa tajuk tentang sirah Ar-Rahiqul Maktum. Namun pagi ini kita nak ambil tajuk berkenaan tentang istighfar. Istighfar datang daripada perkataan ghafara. Ghafara maksudnya adalah pengampunan. Lalu istighfar memberi maksud memohon keampunan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada banyak-banyak doa yang paling penting adalah doa memohon keampunan, ataupun kita panggil istighfar. Doa yang paling penting adalah doa memohon keampunan. Kenapa penting? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran menerangkan kepada kita ianya adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia ni Allah Subhanahu wa taala cipta tak ada yang sempurna. Tak ada daripada manusia yang sempurna. Kita asyik nampak kesalahan orang, keburukan orang, keaiban orang. Tetapi sebenarnya realiti dan hakikatnya tidak ada di antara manusia yang sempurna. Sebab itu Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, Al-Quran tak bagi kita cari salah orang, sebab pasti jumpa. Wala tajassasu, firman Allah dalam surah Al-Hujurat, maka janganlah kamu mencari salah orang. Kerana bila kita cari salah orang, langkah yang seterusnya manusia akan buat, wala yaghtab ba'dukum ba'dah, dia akan mengumpat. Lalu manusia tidak ada yang sempurna kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam yang pada waktu itu Allah pelihara daripada keburukan, daripada maksiat dan sebagainya.
Maka antara doa yang paling penting kata Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah berkenaan tentang istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara istighfar yang disukai oleh Allah adalah istighfar untuk secara umum orang beriman lelaki dan perempuan. Kita selalunya kalau kita minta ampun untuk diri sendiri. Maka di dalam surah Muhammad, di dalam Al-Quran surah Muhammad pada juz yang ke-26, surah Muhammad adalah surah yang ke-47. Pada surah yang ke-47 pada ayat yang ke-19 pada muka surat yang ke-508, firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 508 tersebut, wastaghfir, dan mintalah pengampunan kepada Allah. Akan apa kita nak minta pengampunan? Li dzambik, akan dosa yang kita lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar minta pengampunan untuk diri, tetapi mintalah pengampunan juga untuk orang beriman lelaki dan perempuan. Dan dekat sini kadang-kala kita terlepas pandang rahsia untuk Allah bantu kita. Kita selalunya kalau doa untuk diri sendiri. Kalau minta untuk hanya diri sendiri. Namun sebaliknya, amalan yang Allah suka adalah apabila kita minta untuk orang lain. Sebab itu dalam hadis kita belajar, kalaulah kita nak Allah bantu kita, apa yang patut kita buat? Kita kena bantu orang lain. Kalau kita nak, ya Allah aku nak bantuanmu ya Allah. Di manakah tersembunyinya bantuan Allah? Apabila kita bantu orang lain. Sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah sentiasa bantu seseorang selagi mana seseorang itu bantu orang lain. Dia sentiasa berkenaan tentang orang lain. Kalaulah kita nak Allah tutup aib kita, maka kita kena belajar tutup aib orang lain. Wa man satara muslima satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sabda Nabi, barang siapa yang tutup aib seseorang, maka Allah akan tutup aib dia. Begitu juga doa. Kan kadang-kala kita doa, tapi apakah doa yang mustajab? Doa yang mustajab adalah apabila kita doakan untuk orang lain. Kita nak sihat, maka kita doa, ya Allah jadikanlah sahabat aku ini sihat. Kita nak pada waktu itu rezeki murah, kita doakan untuk sahabat kita rezeki murah. Sabda Nabi SAW, da'watul mar'i, doa seseorang, li akhihi, untuk saudaranya, bi zahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tak tahu, mustajabah, Allah pasti akan terima. Tapi kita selalu doa untuk diri kita sahaja. Tapi doa yang mustajab adalah doa untuk orang lain. Bahkan kalau kita doa je untuk orang lain, Allah hantar malaikat pada waktu itu, inda ra'sihi malakum muwakkal, di sisi dia ada malaikat yang ditugaskan khusus apabila dia mendoakan untuk orang lain, yang mana malaikat itu akan berkata amin, dan untuk kamu doa yang sama. Lalu kenapa penting untuk kita istighfar untuk orang lain? Sebab di situ adalah rahsia untuk kita dapat sesuatu daripada Allah. Kita kena buat untuk orang lain. Nak dapat bantuan Allah, tolong orang lain. Nak mendapat doa yang mustajab, belajar untuk doa untuk orang lain. Sebab itu bila kita doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, itu ayat Al-Quran. Tapi kadang-kala ada orang tanya, apa dalil wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat? Zaman sekarang ni semua zaman dalil. Kenapa nak doakan untuk Islam, untuk semua orang? Kerana pada waktu itu Allah suruh dalam surah 47 ayat yang ke-19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat.
doa, istighfar, mohon pengampunan untuk orang beriman semuanya, lelaki dan perempuan. Maka ini adalah perkara pertama yang patut kita ambil berat. Perkara yang kedua yang kadang-kala kita tertanya-tanya adalah bilakah waktu yang terbaik untuk istighfar? Bilakah waktu yang terbaik untuk kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita lihat daripada dua ayat yang ada dalam Al-Quran, sebenarnya banyak lagi ayat yang lain, kita ambil dua. Waktu yang terbaik untuk kita meminta pengampunan adalah pada waktu yang pertama kita lihat surah 40, surah Ghafir pada ayat yang ke-55. Maka pada surah yang ke-40, surah Ghafir pada ayat yang ke-55, muka surat 473, firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan mintalah pengampunan terhadap dosa-dosa kamu, dan pujilah kamu dengan pujian yang baik akan Tuhanmu. Bila? Bil ashyi wal ibkar, pada waktu pagi dan petang. Maka waktu yang patut untuk kita memperbanyakkan istighfar adalah pada waktu pagi dan petang. Waktu pagi macam sekarang lah, daripada lepas subuh sampai matahari terbit. Waktu petang daripada asar hinggalah ke maghrib. Sebab itu dalam riwayat hadis kita nampak Nabi SAW lepas daripada subuh, Nabi akan kekal duduk dekat mana Nabi solat. Tempat mana Nabi solat, Nabi kekal duduk di situ. Murabba'ah, dalam sebahagian riwayat Nabi duduk bersila sampailah matahari terbit. Bila matahari terbit dan kemudian bila masuknya waktu isyraq, maka Nabi solat isyraq. Bila masuknya waktu duha, Nabi solat duha. Untuk pandangan yang mengatakan isyraq dan duha solat yang berbeza, ada yang mengatakan isyraq dan duha adalah solat yang sama. Maka Nabi duduk dekat tempat solat pada waktu itu sampailah matahari terbit. Maka untuk kekal duduk dekat tempat solat sampai matahari terbit, sebenarnya itu pun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu yang baik untuk istighfar daripada surah yang ke-40 ayat yang ke-55 adalah pada waktu pagi dan petang. Dan kemudian lepas daripada, kalau kita lihat turutan sunnah Nabi, lepas daripada Nabi SAW selesai kat masjid, amalan Nabi akan pergi jumpa setiap daripada isteri baginda. Kita mungkin lepas dah habis kita pergi sarapan dulu, tapi kalau ikut sunnah Nabi akan pergi dulu jumpa ummahatul mukminin seorang, sebab mereka ramai. Ada 9 orang ketika mana Nabi SAW wafat. Nabi akan jumpa isteri baginda selepas daripada selesai daripada masjid, beri salam, tanya khabar, dan pada waktu itu ambil maklum tentang keperluan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka daripada sini waktu istighfar yang patut kita ambil berat adalah selepas daripada subuh dan juga selepas daripada asar. Sebab itu sambil kita duduk-duduk ni, kita istighfar. Sama ada astaghfirullah, nanti kita akan kongsi antara istighfar lain yang Nabi SAW suka baca. Maka pada waktu itu kita banyakkan istighfar. Berapa kali Nabi SAW istighfar dalam sehari? Maka antara riwayat yang ada, hadis daripada Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, hadis daripada riwayat Muslim, maka sabda Nabi SAW, inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Aku beristighfar, memohon keampunan Allah dalam sehari 100 kali. 100 kali. Ada riwayat mengatakan 80 kali. Ada riwayat mengatakan lebih daripada 70 kali. Akthar min 70 marrah. Maka kita ambil 100. Paling kurang dalam sehari 100. Ataupun kalau boleh 100 kali pagi, 100 kali pada waktu itu petang.
Tak lama pun astaghfirullah, astaghfirullah. Percayalah kalau sambil-sambil kita istighfar ni, belum sempat saya habis kuliah dah habis dah 100. Maka waktu yang baik untuk istighfar adalah pada waktu pagi dan petang. Dan Nabi SAW menyebut yang mana baginda Nabi SAW istighfar sebanyak 100 kali. Tetapi apakah antara lafaz, bunyi, sirah istighfar yang Nabi SAW suka baca? Kalau yang selepas solat, dalam hadis yang kita dengar, memang pada waktu itu astaghfirullah. Nabi SAW bila selesai bagi salam, istaghfara thalatha, maka Nabi SAW akan istighfar 3 kali. Maka ditanya kepada perawi, bagaimana cara Nabi istighfar lepas solat? Maka diterangkan astaghfirullah. Tapi kalau keadaan biasa, apakah istighfar yang Nabi suka baca? Maka ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang mana ada di dalam Sunan Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami pernah menghitung istighfar yang Nabi baca sekali duduk. Fi majlisin wahid, pada sekali duduk. Maksudnya Nabi kalau sekali duduk, Nabi akan baca istighfar ni sampai 100 kali. Lalu apakah istighfar yang Nabi baca? Mungkin tuan-tuan boleh ikut, boleh sama-sama ikut. Maka apakah istighfar yang Nabi baca? Rabbighfirli warhamni. Dalam sebahagian riwayat tak ada warhamni, tapi dalam kebanyakan riwayat ada warhamni. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lagi sekali, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah daku, warhamni, kasihanilah daku, wa tub alayya, terimalah taubat daku, innaka, sesungguhnya dikau, innaka anta, sesungguhnya hanya dikau, at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Lalu Nabi, kata Abdullah bin Umar, Nabi sekali duduk, Nabi akan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Maka ini antara istighfar yang Nabi SAW suka untuk baca. Dan maknanya pun pada waktu itu sangat bagus, sangat baik. Antara 4 doa yang Nabi SAW akan ajar orang yang baru masuk Islam untuk baca. Daripada 4 doa tu 2 dah ada kat sini. Antara 4 doa yang Nabi SAW akan ajar orang yang baru masuk Islam untuk baca. Dan antara doa yang kalau orang tanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku nak berdoa? Kaifa as'alu rabbi, bagaimana aku nak berdoa? Dia ada 2 riwayat berbeza. Satu hadis riwayat Muslim dan satu lagi riwayat Abu Daud, tak silap. Ada dalam kitab Al-Adhkar. Tuan-tuan pun ada kitab Al-Adhkar kat depan. Lalu dalam kitab Al-Adhkar, maka dinukilkan daripada Sahih Muslim, antara doa yang Nabi SAW akan ajar kalau ada orang tanya kepada Nabi nak doa apa, ataupun kalau ada orang baru masuk Islam, Nabi akan suruh dia baca doa ini. Apakah doa yang Nabi akan ajar? 4. Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Yang mana 4 ni kita baca dalam doa antara 2 duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah daku, warhamni, kasihanilah daku, wa'afini, kurniakan sejahtera padaku. Sejahtera ni paling penting. Sejahtera ni paling penting. Afiah, dia sebenarnya sejahtera tu dia bukan terjemahan exact pun. Sejahtera ni kita tak sakit, itu sejahtera. Kita mempunyai rezeki yang kita tak perlu meminta-minta, sejahtera. Kita ada keluarga yang baik, itu adalah afiah, sejahtera. Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, dia pernah minta, wahai Rasulullah, ajar kepadaku doa yang paling lengkap.
Maka Nabi ajar, mintalah afiah dunia dan akhirat. Esoknya dia datang lagi, mana tahu Nabi nak ajar doa lain. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah doa yang boleh aku baca yang mencukupkan dunia dan akhirat? Nabi kata, mintalah afiah dunia akhirat. Hari ketiga dia datang lagi, wahai Rasulullah, apakah doa yang boleh aku baca yang boleh mencukupkan dunia dan akhirat? Nabi kata, minta afiah dunia dan akhirat. Maka bila dia berulang kali tanya, sabda Nabi SAW, kerana sesungguhnya orang yang dapat afiah dunia dan akhirat, maka dah cukup dah dunia akhirat dia. Afiah adalah doa yang paling penting. Dalam riwayat yang lain, bila Nabi SAW mengajar kepada sahabat, doa yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah adalah waktu mustajab, bainan nida'ain, di antara azan dan iqamah. Maka para sahabat tanya, apa yang patut kami minta wahai Rasulullah? Maka Nabi suruh minta Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiah pada urusan dunia dan akhirat. Sebab itu wa'afini, kurniakan afiah kepadaku. Dan yang keempat, warzuqni, kurniakan rezeki kepadaku. Bila Nabi SAW ajar doa, 4 doa ini, maka Nabi SAW pada waktu itu isyaratkan dengan 4 jari baginda. Nabi isyaratkan dengan 4 jari baginda. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa inna haula yajma'na laka dinaka wa dunya. 4 benda ini mencukupkan, mengumpulkan segala permintaan dunia dan agama kamu. Minta pengampunan, minta kasih sayang Allah, minta afiah dan minta rezeki. Lalu daripada 4 doa tersebut, 2 doa dah ada di dalam istighfar Nabi SAW. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah daku, warhamni, kasihanilah daku, wa tub alayya, terimalah taubat daku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya dikau maha penerima taubat, maha penyayang. Maka ini adalah istighfar yang mana Nabi SAW kerap baca. Kita patut baca pada waktu pagi dan petang. Ada satu lagi waktu yang mana kita digalakkan untuk istighfar. Yang ini ada disebutkan di dalam surah yang ketiga, Ali Imran, pada ayat yang ke-17. Surah yang ketiga pada ayat yang ke-17. Maka di dalam surah Ali Imran, pada muka surat yang ke-52, pada hujung ayat yang ke-17, firman Allah, bila Allah memuji al-ibad, orang-orang yang bersifat hamba. Bila Allah memuji orang-orang yang merupakan ahli syurga, maka apakah sifat hamba dan sifat ahli syurga? Firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan itulah orang-orang yang memohon keampunan pada waktu sahur, penghujung malam. Maka antara waktu yang kita dituntut dan digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar adalah pada penghujung malam, waktu sahur. Pada waktu sahur, pada penghujung malam, kita istighfarlah. Kita tak mampu banyak, sedikit, jangan kita tinggalkan. Walaupun pada waktu itu mungkin 3 kali, walaupun mungkin sekali, setiap sesuatu ada permulaan dia. Maka antara waktu yang Allah suka digalakkan kita untuk istighfar, waktu pagi, waktu petang, dan yang ketiga adalah al-ashar, pada waktu di mana manusia pada waktu itu bangun daripada tidur, pada waktu sahur, pada penghujung malam. Itu adalah waktu yang disukai. Ada lagi waktu yang lain. Waktu yang lain bila? Apabila kita ingat yang kita ada buat dosa. Dalam surah Ali Imran juga, surah yang ketiga ayat 105, apabila kita ingat je Allah dan pada waktu itu kita ingat je dosa kita, fastaghfaru lidzunubihim, fa menggambarkan segera, maka kita digalakkan untuk segera memohon keampunan. Kenapa bila kita ingat je dosa kita kena terus minta ampun?
Sebab sahabat-sahabat semua, kita tak ingat pun dosa kita. Ada tak di antara kita yang kalau kita flashback balik semalam kita ada buat dosa tak? Automatik perkara pertama yang akan keluar pada pemikiran kita adalah macam tak ada dosa je semalam. Kalau semalam punya kekurangan pun kita tak ingat semalam, maka apatah lagi minggu lepas, bulan lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Kenapa kita tak ingat? Sebab memang syaitan dia tutup pandangan kita daripada dosa kita. Sebab syaitan tak nak kita bertaubat. Sebab bertaubat je manusia, sia-sia usaha dia. Bertaubat je manusia, habis pada waktu itu usaha dia, yang pada waktu itu nak mengajak kita melakukan maksiat dan dosa. Maka sebab itu manusia dia tak nampak silap dia, dia tak nampak dosa dia. Namun dalam surah yang ketiga ayat 135, manusia akan ingat dosa dia apabila hati itu ingat Allah. Apabila hati itu tak lalai, maka hati tersebut akan beri peringatan, dulu kau pernah buat silap ni. Sebab itu bila kita ingat je dosa, Al-Quran suruh fastaghfaru, segera bertaubat. Sebab belum tentu lagi kita akan ingat kemudian, belum tentu lagi kita akan ingat pada masa akan datang. Sebab itu para ulama tak suka untuk kita menangguh-nangguhkan taubat, melengah-lengahkan taubat. Ada orang sangka dia tangguhkan taubat kerana dia tak nak tergolong di dalam kalangan orang yang mempermain-mainkan taubat. Ada yang sangka begitu. Maka Imam Ghazali menyebut istilah mempermain-mainkan taubat datang daripada syaitan. Allah, kalau kita taubat je, Allah ampun. Kita buat dosa lagi, kita taubat lagi, Allah ampun. Kita buat dosa lagi, kita taubat lagi, Allah ampun. Kullu bani Adam khata'. Manusia itu memang banyak dosanya, sabda Nabi. Namun orang yang pada waktu itu sebaik-baik pendosa, At-Tawwab, adalah orang yang banyak bertaubat. Hadis menyebut banyak, bererti pada waktu itu berkali-kali dia bertaubat. Maka Imam Ghazali menyebut bahawa istilah sangkaan jangan pada waktu itu kerap bertaubat kerana takut nanti buat balik dosa lalu mempermain-mainkan taubat, tak ada istilah mempermain-mainkan taubat. Kita taubat je, Allah ampun. Kita buat dosa lagi, taubat lagi, Allah ampun. Tapi itu yang syaitan tak nak. Sebab bila kita taubat, Allah ampun, sia-sia usaha dia. Pada waktu itu sia-sia apa yang dilakukan oleh syaitan dan sebagainya. Dan kemudian kalaulah kita rasa kita tak nak istighfar kerana kita ini tak ada dosa, tetap juga istighfar, kerana istighfar adalah asbab kebahagiaan hidup kita. Firman Allah di dalam surah Hud, surah yang ke-11. Firman Allah di dalam surah Hud, surah yang ke-11, pada ayat yang ke-3. Firman Allah Subhanahu wa taala, muka surat 221. Firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfar kepada Allah. Kenapa? Dengan istighfar, firman Allah, yumatti'akum mata'an hasana. Allah akan bagi kehidupan yang baik. Dengan istighfar, Allah akan bagi kehidupan yang baik. Dengan istighfar, Allah akan berikan kebahagiaan. Dengan istighfar, Allah akan mudahkan urusan hidup kita. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang kerap beristighfar, yang pertama kelebihan dia, Allah akan tunjukkan jalan keluar setiap kali dia berada di dalam kesulitan. Wa min kulli hammin faraja, Allah akan lapangkan hati dia setiap kali dia ada keresahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah bagi dia rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Yumatti'akum mata'an hasana. Kalaulah kita nak hidup kita bahagia baik, antara caranya adalah istighfar. Dan sebagai penutup, maka kita nak belajar satu istighfar. Kalaulah ini yang paling mudah, kalaulah 100 kali pun kita tak mampu buat, kalaulah istighfar dengan banyak pun kita tak mampu buat, maka hendaklah kita baca istighfar ni sekali pagi, sekali malam,
dengan yakin Allah ampunkan, maka pada waktu itu pasti syurga. Pasti syurga kalau mati. Kalau mati pasti syurga. Tapi tak mudah pun, sebab syaitan jadikan kita lupa. Tetapi ini kelebihan dia. Istighfar ni setiap daripada kita hafal. Kebanyakan daripada kita hafal. Itulah sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Maka dalam hadis riwayat Bukhari daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, penghulu istighfar, pada waktu pagi, muqinum biha, dengan dia yakin apa yang dia baca, dia yakin Allah ampunkan dosa dia, dan kalaulah dia meninggal dunia pada waktu pagi tersebut, fahuwa min ahlil jannah, Nabi jamin dia ahli syurga. Dan kalaulah dia baca pada waktu malam, wa huwa muqinum biha, dalam keadaan dia yakin Allah ampunkan dia, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti ahli syurga. Baca sekali je pagi. Dalam pagi ni kita baca sama-sama, nanti malam tuan-tuan bacalah sendiri, jangan lupa. Maka apakah istighfar je? Jom kita baca sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Kalaulah katakan kita meninggal dunia dan kita baca dengan yakin pada waktu pagi sampailah maghrib nanti, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahlil jannah, maka confirm daripada kalangan ahli syurga. Nanti bila malam kena baca lagi sekali pada waktu itu, istighfar yang sama. Mudah-mudahan jam pun dah berbunyi, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ahli syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita kongsi, apa yang dikongsikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Terima kasih banyak Imam.